Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini, iaitu 11 Ogos 2021, iaitu hari Rabu. Kita nak sambung sesi pembelajaran kita lah. Pelajaran Bahasa Melayu kelas 4A, unit 12, itu adat dijunjung, budaya disanjung. Okay, seperti biasalah sebelum start kelas kita kena baca doa belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Okey, kita pergi. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 80. Tak nak gerak ni. Okey, buka buku teks muka surat 80. Itu sesi membaca. Seni Benang Emas tajuk dia. Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraft Kebangsaan. Di situ mereka membaca maklumat berita di reruai seni dekat. Okey, kat sini awak boleh tengok. Petikan ni dalam bentuk berita. Sebab apa dalam bentuk berita ni? Dia ada nama tempat dan juga tarikh. Mula-mula tu dia dah tulis dah nama tempat dan juga tarikh. So kat sini aktiviti dia ialah membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Maksudnya gaya kena ada gaya lah. Cara nak baca berita macam mana kan? Intonasi yang betul. Okey. 9 Mei, Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraft Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraft Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraft tangan tekat benang emas. Okay. Rangkap kedua, beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekat benang emas. Berbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara AMN, Anugerah Karyawan Kraft, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraft Tekatan. Okey, inilah Puan Azizah ni. Awak boleh tengok gambar dia ni. Okey, rangkap ketiga. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekat sejak di bangku sekolah. Seni tekat ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekat. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. 16 tahun ni dia dah start dah buat seni tekat ni. Seni tekat ni apa ni? Okey, kraft tangan lah kan. Benang emas, dia guna benang emas tu buat corak-corak ni, design. Okey. Rangkap keempat, antara produk sulaman tekat yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima tempahan tekat benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekat tradisional. Okay, so kat bawah ni awak nampak sumber dekat mana dia ambil ni? Dekat Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Okay. Nanti awak bacalah macam mana gaya sendiri awak nak baca. Saya kalau boleh awak kena bacalah. Kan? Kalau tak baca, kita pun tak tahu kan macam mana dia punya seni tekat ni berfungsi. Okay. So, boleh tengok buku teks muka surat 81. Itu aktiviti
menulis. Okey. Aktiviti menulis. Tajuk dia ialah Seindah Pinakul. Okey, Minli dan Balkis ke kompleks seni budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Dekat Sabah lah ni kan. Dia pergi dekat kedai cenderamata, kedai nak beli cendera hati kan, ni nak bawa balik dekat ibu dia. Okey. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraftan etnik Rungus Sabah. Okay. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Okay. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang rantai tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. So kat sini pinakul ni manik lah, hiasan manik. Dia dah ada explain kat sini, hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Mestilah dia buat manik ni kan. Kita tengok kat gambar rajah dia, macam baju mah dia, macam skirt. Okay. So, manik tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Okay, usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk kraft tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Dekat Sabah je awak nampak ni. Okay. Okay, so aktiviti dia kat sini. Dia nak mengedit dan memurnikan petikan. So, dalam ni ada kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan, kesalahan penggunaan tata bahasa ke, apa-apa kesalahan lah. Okay, so kita tengok apakah kesalahan dia. Mana mak? Tak ada gerak. Okay, kita pergi pada petikan ni lah. Okay, Ustazah dah tunjuk kat sini. Okay. Tukar pensel. Okay, pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraft tangan. Okay, yang Ustazah garis warna merah ni adalah salah. So, dalam petikan ni, di mana yang salah ialah ni. Sebab apa salah? Sebab dia tak jarak dia tulis ni dekat-dekat. So kena jarak. Inilah yang betul. Okey. Tak cantik lah warna merah ni. Sekejap Buka pen warna lain. Cik warna merah je kan. Okey. So, mana lagi? Perusahaan manik ini ni. Menjadi. So yang betul dia ialah menjadi ni. Okay. Tebal sikit. Okay, yang seterusnya. Kebiasaannya pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan. Ni salah ni, seperti gelang rantai tali pinggang, tak ada tanda baca. Tanda baca apa? Koma. Ni Ustazah dah buat ni. Okay. Yang seterusnya, corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan. Ni salah penggunaan bahasa, imbuhan salah. So kat sini ialah yang betul dia ialah digunakan, bukan menggunakan. Okey, digunakan oleh masyarakat Rungus. Okey, petikan yang seterusnya, rangkap yang ketiga. Ni
Okey, yang seterusnya ni. Saya buka pen dulu. Okey, manik tersebut terbahagi. Ni yang salah ni. Tertinggal salah ejaan. Terbahagi tertinggal huruf A. Okey, kepada dua jenis itu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. So kat sini nampaklah yang salah ni. Negara mestilah kata nama khas. Huruf besar. C huruf besar, J huruf besar. Cuma kat sini Cina ni, kalau Cina macam ni adalah untuk kalau kita cakap pasal kaum. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Ni untuk kaum. Baru kita cara eja dia C-I-N-A. Kalau negara, ni negara, kena cara eja dia kena macam ni. Cina dan Jepun. Okay. So rekaan manik kaca boleh mencicah. Ni nampak tak ni? Mencicah. Kalau mencicah, apa maksud mencicah? Mencicah tu macam awak cicah-cicah. Awak makan kan? Makan kepuk ke, lekor ke, cicah cicah dia punya sambal tu kan? Cicah-cicah. Tu mencicah. Makan budu ke, cicah-cicah tu mencicah. Kam asam-asam buah-buah mangga tu cicah dia punya. Tu kita panggil mencicah. Kalau yang ni mencecah. So yang betul dia ialah mencecah. Ribuan ringgit. Mencecah ni maksudnya sampailah. Boleh sampai ribuan ringgit. Ibarat macam itulah maksud dia. Nanti kita akan belajar yang maksud sama ni. Okay. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk kalau kat sini pemasarkan. Salah ejaan imbuhan. So yang betul ialah memasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Okay. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Boleh buka buku teks muka surat 82. Buku teks muka surat 82. Okay. Ni adalah sebuah sajak. Okay. Mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menjelaskan maksudnya. Okay. Dia nak suruh beri maksudlah setiap sajak ni. Rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga. So rangkap pertama dia dah beri dah. So kita baca dulu. Tiupan, tajuk dia tiupan emas. Okay, Balkis mendeklamasikan sebuah sajak dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya. Sebut pasal sajak mestilah ada cara dia. Macam mana nak orang kata apa, nak baca sajak ni, gaya dia lah. Nafiri, lambang kedaulatan, menjadi saksi peristiwa penting saat berlaku pertabalan ketika hari perkahwinan. Hadir Nafiri pelengkap istiadat. Okey, mungkin tu gaya ustazah. Gaya orang lain ada cara, gaya yang tersendiri. Okey. So kat sini dia dah beritahu dah apa maksud sajak ni. Nafiri ialah alat kebesaran diraja. Ni lambang kedaulatan. Maksudnya alat kebesaran diraja lah. Kalau tengoklah gambar ni. Ni Nafiri. Okey. Nafiri dimainkan dalam majlis rasmi seperti adat istiadat pertabalan dan perkahwinan. Ni dia bagi tahu dah. Pertabalan dan juga perkahwinan. So kena ada ni kan. Baru lengkap. Okey. Rangkap kedua. Nafiri memilih insan yang hebat untuk ditiup dengan cermat. Peniup Nafiri sentiasa dihormat, menyambung adat di dalam nobat. Okey, maksud rangkap kedua. Dimainkan oleh orang yang mahir. Ni dia pilih insan yang pakar lah.
Insan hebat ni. Orang yang mahir. Orang yang hebat. Okay. Kita tengok sekejap lagi jawapan dia. Saya bincang dulu. Okay. Clue-clue dia ada dalam ni. Okay. Rangkap ketiga. Nafiri tidak pernah tua. Dijaga dan disimpan dengan selamat. Naik dan turun raja di takhta. Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudratnya masih ada. Okay. Maksud rangkap ketiga. Nanti kita tengok jawapan dia. Okay. Ni. Rangkap kedua tadi. Dimainkan oleh orang yang mahir. Ni insan yang hebat. Dia pilih-pilih orang yang hebat. Orang mahir lah. Pakar-pakar. Okay. Untuk ditiup dengan cermat. Peniup Nafiri sentiasa dihormat. Ni. Clue yang kedua. Peniup Nafiri sentiasa dihormati. Okay. Menyambung adat di dalam nobat. Dimainkan bersama-sama nobat. Nafiri ni yang tiup ni. Nobat ni. Gendang ni. Dia kena ada. Baru lengkap. Okay. Nobat. Clue dia. Yang Saza bulat ni adalah clue dia. Okay. Kita tengok masuk yang ketiga. Okay. Nafiri tidak pernah tua. Dijaga dan disimpan dengan selamat. Ni. Dijaga dan disimpan dengan selamat. Clue dia dah ni. Yang Saza bulat ni. Nafiri dijaga dan disimpan dengan selamatnya. Okay. Naik dan turun. Raja di takhta. Okay. Dimainkan sewaktu pertabalan raja. Maksudnya bila ada raja yang raja yang naik takhta ni, dia kena mainkan ni lah Nafiri tadi dengan obat. Okay. Okay. Clue yang kedua ni. Jadi takhta. Jadi takhta. Raja di takhta. Okay. Nafiri berkhidmat penuh setia selagi kudrat masih ada. So kat sini. Kudrat masih ada. Setia. So sedia berkhidmat selagi diperlukan. Okay. Ni jawapan dia. Saya beri dah. Itulah maksud-maksud saja. Okay. Boleh buka buku teks surat 83. Okay. Berkenaan kata berimbuhan apitan. Okay. Sebelum ni kita belajar kata imbuhan awalan, kata imbuhan akhiran. So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata imbuhan apitan. Kata imbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Dia duduk tengah-tengah. Bukan. Maksudnya kata dasar tu duduk tengah-tengah. Imbuhan dia kena ada belakang dan juga depan. So kita tengok nantilah contoh dia. Saya bagi tahu. Okay. Imbuhan apitan. Tengok contoh kat sini. Kean. Dia kena ada kata dasar ni tengah ni. Kebantuan ke keibuan ke. Kena ada. Tengah ni apa. Okay. Dengan an. Perinduan. Perantauan. Macam-macam lah kan. Kalau contoh kat sini dia beri perasaan. Okay. Kemajuan. So kata dasar di sini maju. Ni rasa. Okay. So ni dengan kan. Apitan dengan kan. Kan. Ada main. Kata dasar dia ialah main. Di dengan kan. Dibiarkan. Kata dasar dia biar. Okay. Dengan kan. Mengekan. Mengepinkan. Mengutamakan. Utama. Kata dasar dia. So kita kena tahu kata dasar lah. Baru boleh cari kata imbuhan apitan yang sesuai. Setiap imbuhan-imbuhan ni juga ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Okay. Memainkan. Ni imbuhan apitan dia. Kata dasar dia ialah main. Mempercayai. Percaya. Ni. Imbuhan apitan. Itu adalah contoh-contoh dia. Kalau dia beri kat bawah ni pun ada kan. Contoh kean. Peran. Dikan. Mekan. Okay. Ni pun ada contoh ni. Kan.
Okey. Kita tengok. Oh, ada lagi yang lain ni. Perantaraan. Yang saya cakap tadi lah. Perantaraan. Per dengan an. Perantaraan. Keutamaan. Okey. So, yang ni penyeri majlis. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana dia melihat hantaran yang cantik di atas paha. Paha tu pa. Kalau orang Kelantan panggil pa. Kalau nak pergi kenduri kahwin kan, orang jadi apa tu kata, pengiring pengantin kan, belarok-belarok. Dia bawa pa tu, bawa kek atas pa, pegang kan. Macam tu. Okey, paha ialah dulang yang digunakan. Macam dulang. Kalau tak awak tengok dulang ni macam-macam jenis ada. Paha ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Paha diperbuat daripada tembaga. Ni tengok ni. An. So kat sini kata dasar dia ialah kahwin. Okay. Yang ni pun ada. Pertunangan. An. So kata dasar dia ialah tunang. Okey. Paha diperbuat daripada tembaga. Ya, diberat. Okey, corak-corak pada paha sekarang banyak paha plastik kan. Corak-corak pada paha masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempah paha sehingga kini. Yang ni, pa lah ni. Tembaga berat. Kalau yang sekarang yang plastik ringan je, murah je kan. Kalau tembaga ni mahal. Nak buat dia tu kan senang. Okey. Menge. Kan. Menge. So kat sini kata dasar dia ialah kekal. So kena guna menge. Mengekalkan. Ada lagi ni. Dan ni lagi kata imbuhan apitan. Ni. Di dengan kan. Guna. Kata dasar dia ialah guna dalam seni tempah paha sehingga kini. Okey. Warna paha tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis paha, iaitu paha lepeh dan paha berkaki. Ada paha yang macam ni je, tak ada kaki. Macam dulang kan. Kebiasaannya paha dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Macam-macam kain lah letak bunga-bunga kan. Okey, paha tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat paha tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kilogram. Okey, so kat sini Ustazah ada nak bagi tugasan. Yang ni nanti Ustazah explain habis ni. Okey. Menaraikan dan membina ayat dengan kata berimbuhan apitan. Awak kena cari kata berimbuhan apitan yang ada dalam semua petikan ni. Lepas tu awak kena bina ayat yang sendiri awak lah. Kalau boleh 5 ayat lah. Bina ayat sendiri. Nanti Ustazah bagi dia punya tu. Nanti tulis dalam buku. Okay. Kita pergi slide yang seterusnya. Ni tugasan ni. Tugasan pertama. Ni. Nanti Ustazah akan beri dalam Telegram nanti. Buat 5 ayat. Mana imbuhan apitan yang awak jumpa. Banyak. Awak senaraikan dulu. Banyak ni ada. Senaraikan dalam petak ni. Buat dalam buku awak. Salin. Lepas tu bina ayat. Salin sama macam ni. Petak ni buat sama macam ni juga. Okay. Tugasan yang pertama. So kita pergi slide yang seterusnya. Okay. Tika kelasah. Isikan imbuhan pada perkataan yang dicetak berwarna. Ni tika kelasah. Tika kelasah ni apa pula? Kan? Tika kelasah boleh didapati di Sarawak. Duduk Sarawak. So Kelantan ke Kelompok tak tahulah ni. Kan? Tika ini adalah warisan hasil seni budaya kraft tangan komuniti Bidayuh. Orang Bidayuh yang buat. Okay? Hasil seni dia kraft tangan. Okay, yang pertama, tika kelasah diperbuat daripada rotan dan kulit kayu yang so kita kena letak imbuhan yang betul. So dia beri dah ni, kata dasar dia, ambil daripada pokok bayuh sebagai bahan utama. Apa jawapan dia? Ni ingat kata imbuhan yang sesuai, imbuhan awalan, akhiran dan juga
apitan yang kita pernah belajar. Okay. Ambil. Kata dasar dia ialah ambil. Apa jawapan dia? Ambil. Saya tulis kat sini. So, jawapan dia ialah D. Kata imbuhan awalan D. Diambil daripada pokok bayuh sebagai bahan utama. Okey, yang kedua, pembuatan tika ini menggunakan bahan semula jadi termasuk warna. Dia beri kata dasar dia ni. Warna yang digunakan untuk mewarnakan rotan. Apakah yang sesuai? Warna. Pewarna yang digunakan untuk mewarnakan rotan. Okey, yang ketiga, rotan tersebut direndam di dalam air yang kata dasar dia ialah campur dengan daun pokok rambutan. Apa jawapan dia? So, alamak. Okey, silap dah. So, jawapan dia kat sini ialah bercampur dengan daun pokok rambutan. Okey, yang keempat, rotan jadi warna hitam apabila direndam selama beberapa minggu. So, kat sini menjadi kata imbuhan men. Okey, yang kelima yang terakhir, corak geometri tulisan masjid, tempayan, binatang dan rama-rama yang terdapat pada tika kelasah telah. So, kata dasar dekat sini tarik. Menarik ramai pelanggan. Itulah jawapan dia. Kata imbuhan awalan. Awalan je ni kan. Okey, yang seterusnya, buku teks muka surat 85. Okey, tentang pantang larang jadi nasihat. Nyatakan maksud pantun di bawah. Maksud samalah tadi Ustazah dah explain pasal maksud. Yang ini dia beri dah jawapan. Yang pertama, kita perlulah berhati-hati semasa mengetip kuku untuk mengelakkan kecederaan. Ni clue dia beri. Buah duku dan sayur ulam, jamu sedikit di tengah hari, ketip kuku ketika malam, rasa sakit terketip jari. Maksud dia pantang larang dalam ni, dalam pantun ni ialah tak boleh ketip kuku pada waktu malam. Kena sebab apa? Ialah waktu malam kan gelap kan, nanti luka. Kena ketip isi kan. Okey, rangkap kedua. Benang dikait alah berseri, bunga sabun penghias jua. Usah menjahit di senja hari, matamu rabun sebelum tua. Ni dia dah hitamkan ni clue. So, awak kena tulis maksud je kat sini. Okay. Rangkap yang ketiga. Anak kera jatuh ke lumpur, hendak makan langsat segugus. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Duduk dapur duduk menyanyi pula. Lauk pun jadi hitam, hangus. So, maksud dia kita tulis kat sini. Okay, kita tengok. Ustazah ada bagi jawapan dia. Okay. Yang tadi tu, benang dikait atas berseri, bunga sabun penghias jua. Usah menjahit di senja hari, matamu rabun sebelum tua. So, maksud dia kat sini, kita janganlah menjahit pakaian pada waktu malam kerana mata akan menjadi rabun sebelum tua. Ni kan dia dah bagi kan. Tak boleh menjahit baju ke, jahit kain ke, jahit apa-apa nak menjahit lah. Tak boleh waktu malam. Kena siang hari. Sebab apa? Dah lah rabun. Makin rabun. Power pula makin bertambah-tambah kan. Buat kerja dalam waktu yang tak betul lah kan. Okay.
Rangkap yang ketiga, anak kera jatuh ke lumpur, hendak makan langsat segugus. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Apakah yang dimaksudkan dengan pantun tersebut? Sekejap. Ni jawapan dia. Anak dara tidak digalakkan menyanyi di dapur kerana masakan menjadi hangus. Kenapa? Sebab yelah duduk galik menyanyi je kan. Sampai hitam habis lauk atas dapur. Kan tak sedar. Hitam dah lauk. Ni adalah yang muka surat 80. Surat 85 ni ialah tentang pantang larang. Jadi nasihat dia suruh cari maksud pantun. Okey, yang seterusnya. Yang ni saya nak awak buat yang terakhir lah. Penilaian ni A, B dan C. Awak kena buat tugasan awak. Tugasan yang kedua. Kena salin dan buat jawapan yang betul. Ni betul kan kesalahan dalam teks berikut. Salin balik dalam buku dengan jawapan yang betul. Cari mana salah dalam ni. Macam tadilah yang saya explain pasal edit-edit tu. Memurnikan. Okay, yang B ni isi tempat kosong dengan kata berimbuhan yang sesuai. Ni isi tempat kosong. Ni dia dah beri dah kat bawah ni. So kena isi dalam petak atas ni. Okay. C, lengkapkan peta pokok di bawah dengan kata bilangan yang betul. Kita dah pernah belajar kata bilangan ni. Isi balik dekat sini. Tengok balik mana dalam buku yang awak tulis. Isi dekat sini. Ni dah beri dah kat bawah ni. Okay, kata bilangan. Kita pernah belajar sebelum ni. Cari balik dalam nota awak. Okay, kelas. Itu sahaja untuk hari ini. So, yang ni muka surat 87 ni tentang sajak. Kalau rajin, bacalah sajak ni. Macam mana gaya sajak. Okay. So, itu sahaja hari ini. Ni tugasan tadilah. Kena salin balik. Ni salin macam ni. Sama macam ni. Saya akan beri nanti. Buat salin dalam buku awak. Okay. Boleh tulis dalam buku. Untuk tugasan semua ni. Tulis dalam buku. Tulis coklat. Okay. Tulis coklat. Bukan buku panjang. Buku tulis coklat. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.